Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan. Selamat petang teman-teman semua. Yang mana bekerja tu teruskan bekerja saudara. Jangan tak bekerja pula, asyik mendengar saya punya labun ni. Tinggal pula ni pekerjaan. Saudara, apa khabar saudara? Saudara Anwar Yusof. Itu juga saudara apa lagi tu? Tak pun nampak saudara Jamil Osman, saudara Salamah Yusof. Saya tak berapa clear saudara. Diganggu pula. Mungkinlah. Saudara Maksu BM, saudara Mohas, saudara Mohas Mokhtar. Begitu juga dengan saudara Kut Afro. Saudara Madam K, saudara Hamid, saudara Azli, saudara Junid Hamzah, saudara Muhammad Sabri. Ini di TikTok. Saya bersiaran di 3 saudara. Satu di Facebook, satu di TikTok, satu juga lagi di Instagram. Saudara, apa khabar saudara? Tak berapa nampak, tak berapa jelas saudara. Something wrong with my eyes. Nampak gayanya begitulah saudara, dah tua ni. Saudara Aris K, saudara ini silau kamaknya. Mungkin kerana silau tu saudara, membuatkan saya tak berapa nampak. Saudara Raja Kamal Raja Baizan, apa khabarku? Moga Sungai Petani sihat. Petang-petang ini kita melabun saudara. Ini kena ingat ya, ini bukan pencerahan yang politik semasa. Ia adalah merupakan satu memori masa silam, kenangan masa silam, yang saya rasakan elok juga, dan ini tidak tercatat dalam buku sejarah. Saudara yang mendengar live saya ini dapatlah sedikit. Saudara Miro, saudara Herman, itu juga saudara Junid Hamzah, saudara Abdul Rahman, saudara Abdul Hamid di Instagram. Kalau saya tak dapat sebut nama satu tu, saya minta maaf lah, kerana siang-siang ni dia silau je, tak berapa nampak. Mata dah tua-tua ni mungkin rabun sikit saudara. Saudara Dikmat, dia juga dengan saudara Salih Saad. Matlamat saya adalah sambil-sambil kita minum petang. Anda makan apa hari ni? Saya hari ni dapat makan ikan pelaling. Sedap saudara, ikan goreng pelaling. Kalau saya tak dapat menyantuni anda kerana tulisan kecil dan saya tak berapa jelas, saya minta maaf. Tapi ingat saudara, ini pencerahan adalah sekadar mengimbau kembali masa silam. Yang mungkin telah diceritakan, mungkin tiada penceritaan, mungkin ada yang dah tahu, mungkin juga yang tidak tahu. Jadi teman-teman kita seperti yang ada di TikTok, kalangan anak muda, mereka juga ingin tahu perkembangan ataupun masa silam, apa yang terjadi saudara. Itulah matlamat saya membuatkan siaran ini. Pencerahannya tak lain dan tak bukan sekadar mengimbau masa silam saudara. Saudara Salih Abu. Baik saudara, saya selalu mengatakan bahawa politik itu selalunya berkemungkinan. Dalam politik ini segala-galanya itu berkemungkinan. Tidak ada teman yang berkekalan, tidak ada musuh yang berkekalan. Itu adalah naluri politik yang sebenarnya. Jadi kalau kita faham tentang politik ni, tak bolehlah kita nak marah kalau orang tu tiba-tiba dia berbaik. Ada masanya mereka dilihat seolah bermusuh. Tapi permusuhan dalam politik bukanlah permusuhan peribadi saudara. Permusuhan dalam politik adalah sekadar pemikiran, aliran pemikiran saudara. Apa khabar saudara Kasar, saudara Cik Hajar, Tony Achong, Sojolai ni. Baik saudara, apa yang ingin saya nyatakan, sebagaimana saya katakan, bahawa dalam politik ini adalah segalanya berkemungkinan. Kerana kalau kita ingat dulu saudara, sekitar tahun 1982, tahun 85, pertembungan antara Yang Berhormat Menteri Tengku Razali dengan Tun Musa Hitam untuk merebut jawatan timbalan Presiden. Bergak gempita lah. Sebab saya menceritakan ini, sebab kita sekarang ini dalam mood untuk menghadapi musim Perhimpunan Agung UMNO. Dan sudah terdengar pula cakap-cakap mungkin adanya pertandingan dan sebagainya. Jadi saya harus mengimbau kembali kisah silam, masa silam, supaya dapat dijadikan sebagai tauladan ataupun pengajaran
untuk kita menghadapi masa-masa yang hadapan. Jadi kembali cerita tentang Tun Musa Hitam dengan Tengku Razali, mereka bertembung 2 kali saudara untuk merebut jawatan timbalan Presiden UMNO sekitar 82 dan 85. Tetapi akhirnya tiba-tiba kita melihat waktu itulah saudara, tahun 87, semua orang terkejut bagaimana Tun Musa Hitam yang dilihat bermusuh politik, tapi rupanya mereka tidak bermusuh apabila Tun Musa Hitam berganding bahu bersama dengan Yang Berhormat Tengku Razali menentang Dr. Mahathir Mohamad untuk jawatan Presiden UMNO. Jadi saudara, keadaan begitu menjadikan UMNO dalam keadaan in the limbo. Saudara, saya selalu kata limbo, tak menentu. Banyak cerita dan sebagainya. Jadi bagaimanapun keputusan pada pemilihan itu yang diisytiharkan oleh Jawatankuasa Pemilih, yang menang adalah Dr. Mahathir dengan undian sejumlah 43 undi. Bagaimanapun, inilah menimbulkan keraguan kerana banyak pihak merasakan bahawa sebenar-benarnya seolah-olah macam ada sabotaj, macam ada penipuan. Kerana pada mulanya, pada awalnya, Yang Berhormat Tengku Razali dikatakan menang. Tapi diminta dikira semula undian tersebut dalam sebuah bilik, dan tiba-tiba waktu nak kira semula undi itu, lampu padam. Banyak mengatakan bahawa tidak ada bekalan elektrik di bangunan rumah UMNO di PWTC. Dan saat itu saudara, yang agak menghairankan, walaupun lampu tidak ada ataupun katanya terputus bekalan elektrik, tapi masih lagi terdengar muzik ataupun lagu yang berkumandang. Jadi bagaimana boleh dikatakan terputus elektrik? Itulah seringkali kita mengatakan, kadang-kadang kita merancang perancangan Allah SWT itu mengatasi segala-galanya saudara. Sekitar dalam 25 minit lah saudara, suasananya itu yang dikata diragui keputusan tersebut saudara. Jadi bagaimanapun saya berbual juga dengan Yang Berhormat Tengku Razali, sebab beliau mengatakan bahawa 15 tahun dululah masa masih hayatnya Susah Agung UMNO ketika itu, iaitu Allahyarham Tan Sri Sanusi Junaid, dia telah bertemu dengan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah dan memohon maaf kerana dia mengaku bahawa apa yang berlaku sebenar-benarnya seolah macam ada penipuan. Dia kata dia juga bertanggungjawab sebagai Susah Agung UMNO waktu itu, yang sebenarnya yang menang adalah Tengku Razali Hamzah sebagai jawatan Presiden UMNO. Tetapi kerana waktu itu Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO, saudara, tiba-tiba jadi keadaannya beralih begitu. Dia mengaku dia minta maaf berlaku. Dia kata saya lah juga orang bertanggungjawab yang memesongkan undian tersebut, dan akhirnya tidak terjadilah sebagaimana yang dikatakan sebegitu. Sebenarnya yang menang adalah Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Memang pun saudara, saya ingat lagi pada tarikh waktu tersebut, ramailah wartawan-wartawan dari luar yang berkunjung, bertemu dengan Yang Berhormat Tengku Razali, berjumpa dengan beliau, bertanya dan mengadakan satu wawancara khas, itu untuk kononnya bahawa mereka mendapat tahu bahawa Yang Berhormat Tengku Razali telah pun menang. Ramai waktu itu wartawan dari dalam negeri, luar negeri mengadakan satu wawancara khas. Tapi tiba-tiba sebelah malamnya diumumkan bahawa Dr. Mahathir pula yang menang dengan kemenangan 43 undi saudara. Saya minta maaf teman-teman di TikTok ni, tiba-tiba terganggu. Tak tahulah bagaimana mereka mengganggu TikTok saya ni. Tengah-tengah hari gini pun masih ada gangguan nampak gayanya saudara. Tak apalah, kita tengoklah macam mana apa yang boleh saya buatkan. Mungkin sekejap lagi ada kot lainnya. Tapi hairannya Instagram tak ada masalah, Facebook pun tak ada masalah. Jadi berbalik pada kisah tersebut, kesan dari pemilihan itu, bila Tengku Razali Dr. Mahathir diisytiharkan sebagai Presiden UMNO, maka mereka yang tidak puas hati mengambil tindakan, membawa kes itu ke mahkamah. Waktu itu saudara, dibolehkan mana-mana ahli UMNO yang tak puas hati atas sebarang keputusan parti boleh dibawa ke mahkamah. Sekarang tak boleh dah sekarang ni, sebab ada perlembagaan dalam UMNO. Kalau siapa bawa kes itu ke mahkamah, maka mereka tersingkir
sebagai ahli UMNO atas tindakan disiplin saudara. Jadi dalam keadaan tersebut ada perbicaraan. Cuma kita agak heran macam mana perbicaraan boleh disegerakan. Perbicaraan berhubung dengan rasa tidak puas hati seramai 11 orang warga UMNO yang membuat bantahan, membawa kes ke mahkamah. Banyak orang mengatakan yang kes itu dibawa oleh Tengku Razali. Bukan. Tengku Razali waktu itu berada di Davos. Dia bercuti. Dia kata dah kalah lah. Dr. Mahathir dah kata dia menang. Biarlah. So jadi dalam keadaan begitu, Tun Abdullah Badawi, dia dalam kumpulan Tengku Razali, initiate ataupun bertemu, adakan pertemuan dengan 11 orang saudara. Maka 11 orang ahli UMNO ini membawa tuntutan ke mahkamah bahawa keputusan pemilihan parti itu tidak sah. Ini keadaannya, kita kena tahu. Dan mahkamah memutuskan supaya diadakan semula pengundian, tetapi dibantah oleh peguam daripada pihak Dr. Mahathir. Akhirnya UMNO diisytiharkan haram pada tahun 1987. Maka terkuburlah UMNO yang diasaskan pada 1946 di mahkamah saudara. Dalam keadaan begitu, banyak orang tak tahu sebenarnya dalam perlembagaan Barisan Nasional, apabila UMNO diharamkan, maka dengan sendirinya dia tak boleh jadi anggota kerabat Barisan Nasional. Itulah masanya hari agak malang apabila presiden ataupun pengerusi Barisan Nasional dipangku atau dipegang oleh Tan Sri Lee Leong Sik daripada MCA. Ini sejarah saudara. Ini kisah saudara Kamrudin, cerita basi, kisah basi buang masa, tak apalah saudara. Saya ini kenangan lama, bukan soal nak fikir pasal rakyat. Malam karang pukul 9.30 malam, saudara mungkin marah pada saya atau tak setuju saya menceritakan kisah ini. Sebab ini bagi saya penting, kerana ahli UMNO sekarang ni dalam proses untuk menghadapi apakah mungkin ada pemilihan parti dan sebagainya. Saya harus menceritakan keadaan ini yang tidak tercatat dalam mana-mana catatan sejarah, supaya benda ini boleh dicatatkan sejarah, kerana orang itu masih hidup lagi. Saya masih lagi dapat berjumpa, dapat berbual dengan Tengku Razali Hamzah, dan beliau menceritakan keadaan sebenarnya. Jadi bila saya bertanya dengan beliau, kenapa sebenarnya, apa sebenarnya yang menyebabkan Tengku Razali mencabar Dr. Mahathir ketika itu sebagai Presiden UMNO. Banyak orang tak tahu, bukan kerana kekalahan dia pada Tun Musa Hitam selama 2 kali, tetapi semata-mata kerana beliau yakin bahawa dalam keadaan perkembangan waktu itu, Dr. Mahathir dilihat sudah mahu menjahanamkan dasar ekonomi baru apabila wujudnya dasar pengswastaan. Perlu diingat saudara, dasar ekonomi baru ini diasaskan oleh Tun Allahyarham Tun Razak, dan waktu lakaran untuk mewujudkan dasar ekonomi baru ini, Dr. Mahathir tidak berada dalam kerajaan. Beliau juga tidak berada dalam UMNO. Beliau di luar UMNO setelah disingkirkan oleh Tun Dr. Ismail. Ini juga perlu diketahui, bukan Tengku Abdul Rahman yang menyingkirkan Dr. Mahathir daripada menjadi ahli parti UMNO, tetapi yang menyingkirkannya, tindakan itu dilakukan oleh Allahyarham Tun Dr. Ismail, berpunca daripada surat-surat layang ataupun surat yang ditulis oleh Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman, tapi disebarkan ke seluruh negara. Itu cerita sebenarnya saudara. Dan bila saya bertanya dengan beliau, kenapa beliau menentang Dr. Mahathir, dia kata bahawa dasar ekonomi baru ini mau dihapuskan dan diganti dengan dasar pengswastaan yang mengkayakan kroni. Akhirnya harapan dan impian untuk mau melihat kek ekonomi ini dikongsi oleh seluruh warga negara kita ini tidak tercapai. Matlamat dasar ekonomi baru adalah untuk memastikan setiap rakyat warga kita, waktu itu dalam lebih kurang 18 juta saja rakyat kita saudara, boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua kaum. Begitu juga apabila Tengku Razali, beliau tentulah beliau adalah merupakan kerabat diraja, anak Raja Kelantan, sebab dia melihat ada bibit-bibit pertembungan antara UMNO dengan istana, sedangkan UMNO itu dilahirkan di istana, dan tak sepatutnya UMNO dilihat bertempur dengan istana. Itu kisahnya saudara. Saudara tak suka dengar ni, nak buat macam mana? Saya harus menceritakan benar. Jadi apabila UMNO diharamkan, ini kena ingat saudara, selepas UMNO diharamkan, maka diwujudkan UMNO baru.
Yang mewujudkan UMNO baru adalah Tun Dr. Mahathir. Waktu itulah kesemua penyokong-penyokong Tengku Razali tidak diizinkan menyertai UMNO. Jadi ahli-ahli UMNO terbelah jadi dua. Kalau ahlinya 3 juta, 1.5 juta tak boleh masuk UMNO. Cuma orang-orang yang menyokong Dr. Mahathir saja yang diizinkan menyertai UMNO ketika itu, saudara. Dan saat itulah banyak orang bertanya apa nak jadi pada UMNO dan sebagainya. Dan tiba-tiba ada seorang lelaki bernama Abdul Rahman. Dia bertemu dengan almarhum Tengku Abdul Rahman. Dia bertemu dengan Tengku Abdul Rahman dan mengatakan bahawa dia ada sebuah parti, iaitu Parti Semangat 46. Sempena mengambil nama penubuhan UMNO itu pada tahun 1946. Saudara. Jadi bila dia kata begitu, Tengku Abdul Rahman kata tak apalah, tapi almarhum Tengku Abdul Rahman tidak mahu memimpin parti tersebut. Jadi waktu itu Tengku Razali berada di Davos dalam percutian. Dia balik saja, biasalah. Dia rapat dengan almarhum Tengku Abdul Rahman. Dia berjumpa dengan Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman kata, "Li, ini ada satu parti baru." Dia kata, "Kenapa tidak? Semua pengikut-pengikut you bawa masuk dalam UMNO, dalam parti baru ini. Sebab kalaulah semua ahli-ahli ini keluar daripada parti dan tak boleh masuk UMNO dan mereka menyertai parti pembangkang, susah juga UMNO." Itu pandangan yang membuat mulia Tengku Abdul Rahman. Jadi Tengku Razali pun setujulah, dia pun memimpin Parti Semangat 46. Itu kena jelas, saudara. Banyak saya tengok tulisan-tulisan mengatakan Tengku Razali menubuhkan Parti Semangat 46. Bukan. Beliau tidak menubuhkan Parti Semangat 46. Beliau memenuhi kehendak ataupun permintaan almarhum Tengku Abdul Rahman supaya penyokong-penyokong dia dibawa masuk menyertai Parti Semangat 46. Pesan Tengku Abdul Rahman, dia kata, "Li, dah sejuk hati mamak tu." Dia panggil Dr. Mahathir mamak tu. "Dah sejuk hati mamak tu, hang bawa lah balik ahli-ahli ini menyertai balik UMNO." Ini kenangan silam, saudara. Jadi sebenarnya inilah keadaan yang terjadi. Dan saya melihat, sebab itu saya mengulangi balik sejarah ini supaya kita faham. Begitu juga apabila berlaku pertandingan, selalunya membawa perpecahan. Apabila Tun Fuad menentang Tengku Abdul Rahman, maka pecah dua, lahir parti PAS. Apabila Tengku Razali menentang Dr. Mahathir, timbul Parti Semangat 46. Pecah lagi orang Melayu. Begitu juga apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disingkirkan daripada UMNO. Jadi keadaan begini kita kena ingat, saudara, ini sejarah yang tak ada dalam catatan buku. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan daripada UMNO, maka beliau menubuhkan Parti Keadilan. Saudara, jadi penubuhan Parti Keadilan ini kerana mereka mahu berjuang dan mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lama juga mereka berjuang. Jadi sekarang ini kita terdedah sekali lagi, apakah mungkin ada pertandingan dalam parti UMNO. Itu keadaannya mesti kita ingat ni, saudara. Jadi hari ini saya dengar banyaklah ceritanya bahawa jawatan presiden ini mesti ditandingi, mesti untuk mewujudkan demokrasi. Benar bahawa kalau tak ada pertandingan, tak ada demokrasi kononnya. Tapi perlu diingat, selepas Tun Abdullah Ahmad Badawi mengambil alih jawatan pemangku perasaan UMNO daripada Dr. Mahathir, tak ada pertandingan. Begitu juga apabila Dr. Mahathir mengambil alih daripada Hussein On, juga tidak ada pertandingan. Dan bila Dr. Sri Najib mengambil alih pimpinan daripada Tun Abdullah Badawi, tidak ada pertandingan jawatan Presiden Parti UMNO. Ini kena faham, saudara. Tetapi kenapa ada pertandingan pada tahun 2018? Sebenarnya ketika itu, saat itu, memang pun UMNO tidak ada jawatan presiden yang ada keabsahan. Maka dibukalah. Datuk Seri Zahid dia membuka pertandingan untuk semua orang boleh bertanding. Maka bertandinglah 3 orang, iaitu Datuk Seri Zahid, Khairi Jamaluddin dan yang bawa mulia Tengku Razali Hamzah. Tapi bagaimanapun keabsahan Datuk Zahid Hamidi sebagai presiden parti disahkan. Itu keadaannya, saudara. Jangan kita mengatakan bahawa ini tak boleh, ini tak boleh. Cuma sekarang ini setelah keabsahan itu diiktiraf oleh ahli-ahli UMNO,
apakah perlu lagi ada pertandingan? Kerana selepas Tun Abdullah Badawi disahkan, selepas Dr. Mahathir disahkan sebagai Presiden, tak ada pertandingan. Begitu juga selepas Datuk Najib disahkan sebagai Presiden UMNO, juga tidak ada pertandingan. Jadi apakah setelah Datuk Seri Zahid ni disahkan, ada keabsahannya sebagai Presiden UMNO, ahli-ahli dah buat keputusan, apakah perlu ada pertandingan lagi? Sehingga bercempera. Bahawa saya berbual dengan Ibu Mela Tengku Razali Hamzah, dia kata budaya UMNO bukan untuk melawan sama sendiri. UMNO itu dipupuk dengan kasih sayang. Saudara, saya juga bertanya dengan beliau, bagaimana yang antara you dengan Tun Musa Hitam? Dia kata ini semua adalah tactical politics. Kerana waktu itu kemarahan, pengaruh Tengku Razali begitu kukuh, begitu kuat dalam UMNO. Maka Dr. Mahathir pun seriau. Seandainya Tengku Razali jadi timbalan Presiden UMNO, dia takut hilang jawatan. Sebab itulah dia meminta Musa Hitam bertanding jawatan timbalan Presiden. Itu keadaannya. Walaupun mereka bertanding, tapi akhirnya bersatu padu. Musa Hitam bersama dengan Tengku Razali menentang Dr. Mahathir. Ini peristiwa 1987, saudara. Ini mungkin ada catatan sejarah, tapi tidak jelas kenapa pertandingan itu mau dilakukan. Dan kenapa pula ramai penyokong-penyokong UMNO waktu itu menyokong Tengku Razali. Sehingga kan memang ada disahkan kemenangannya. Tetapi bila dikira semula undian, maka dikatakan Tengku Razali pula yang kalah. Itu keadaan saudara. Jadi akhirnya UMNO berpecah belah. Sampailah saat ini kita masih lagi dalam perbalahan. Sekarang bila saya tanya Tengku Razali, dia kata itulah, dia kata bila dasar-dasar perjuangan UMNO ini dikhianati. Contohnya kita nak mewujudkan dasar ekonomi baru. Waktu Tun Razak memilih dasar ekonomi baru itu, antara kegiatannya adalah untuk mewujudkan Felda, di mana orang Melayu dapat peluang memperoleh tanah sekitar 10 ekar seorang. Waktu itu saudara memang tak ramai orang Melayu yang mempunyai tanah, ladang-ladang dan sebagainya. Saudara Khalid Saad, saudara Muhammad Harmi, saudara. Jadi petang ini saya bercerita tentang kesan pemilihan. Apa yang berlaku UMNO melalui beberapa segmen pemilihan parti yang membawa pada perpecahan. Jadi kalau saudara marah pada saya kerana saya menceritakan kisah silam ini, terpulanglah. Tapi dalam keadaan begini, saya juga ingin menjelaskan bahawa Parti Semangat 46 bukan ditubuhkan oleh Tengku Razali Hamzah. Waktu parti itu diserahkan oleh orang nama dia Abdul Rahman kepada yang almarhum Tengku Abdul Rahman, saat itu Tengku Razali berada di Davos. Dia pun tak ambil kisah lah, kalah lah, Dr. Mahathir lah. Tetapi kita melihat bahawa kebejatan politik banyak terjadi era Dr. Mahathir. Maka bila dah bawa ke mahkamah, UMNO diharamkan, pengikut-pengikut Tengku Razali tak dibenarkan masuk UMNO. Wujudnya Parti Semangat 46 bertempur antara orang Melayu sama Melayu. Tambahan pula waktu itu ada pula krisis perlembagaan. Kalau saudara ingat, krisis perlembagaan di mana Perdana Menteri, iaitu Presiden UMNO ketika itu dilihat bertempur dengan istana. Itulah wujudnya pula pindahan akta, wujudnya undang-undang di mana kerabat diraja boleh dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Keadaan inilah saudara, sehingga saat ini masih lagi belum terurai dan belum ada lagi langkah-langkah yang mahu dilakukan bagi mengembalikan semula kuasa raja-raja Melayu itu ke tahap sebagaimana sebelum berlakunya pilihan raya pemilihan parti 1987. Ini saudara kena jelas, saudara. Ya betul saudara Hanif ni, kita harus belajar. Kita harus belajar daripada sejarah. Kalau kita mengenepikan sejarah, maka kadang-kadang kita macam bawa kereta lah. Sejarah itu bila kita memandu ni tak ada cermin di atas ataupun cermin kiri kanan tu, kita susah nak mandu kereta kita. Dan akhirnya besar kemungkinan kalau nak reverse pula tu, kelongkang jawabnya saudara. Hari ini memanglah dengan teknologi baru dan sebagainya, ada monitor dekat tempat mandu, tapi tak semua kereta ada begitu. Jadi perlunya kita melihat sejarah ini sebagai cerminan masa silam. Matlamat tidak lain tak bukan saudara, adalah dalam aliran perjuangan. Saya melihat, sebab itu saya katakan kadang-kadang bila sesuatu berlaku pada Datuk Seri Najib,
apabila Dr. Mahathir dilihat berdendam dengan Datuk Seri Najib. Ini keadaan ini sebenarnya banyak orang tak tahu. Dendam itu sebenarnya bagi saya lah, dia tidak pernah berterima kasih pada Datuk Seri Najib. Orang yang menyelamatkan karier politik Dr. Mahathir adalah Datuk Najib. Kali pertama apabila tahun 1987 berlaku pertandingan antara Tengku Razali dengan Dr. Mahathir, waktu itu di saat akhir Datuk Seri Najib memilih untuk menyokong Dr. Mahathir. Itulah membuatkan katanya kemenangan 43 undi itu yang masih diragui. Yang kali kedua, Datuk Seri Najib lah orang yang bertanggungjawab bersama dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Ketika itu Datuk Seri Zahid Hamidi adalah sisa politik Datuk Seri Najib dan memegang jawatan sebagai Ketua Penerangan UMNO. Pemuda UMNO, saudara. Datuk Najib sebagai Ketua Pemuda dan diusahakan supaya ahli-ahli orang Melayu menyertai UMNO. Itu antara jasa bakti Datuk Seri Najib terhadap Dr. Mahathir. Okey, ini keadaannya. Malahan banyak orang bertanya dengan saya, kenapa Dr. Mahathir marah sangat dengan Datuk Najib? Datuk Seri Najib waktu itu dia juga menyokong sepupu dia, iaitu Hishamuddin Tun Hussein On. Sebab itu apabila Hishamuddin dilihat tidak mengenang jasa budi Datuk Najib, saya mengatakan inilah orang tak mengenang budi. Datuk Seri Najib mengambil tindakan yang boleh menjahanamkan karier politiknya bertempur dengan Dr. Mahathir apabila dia memilih Hishamuddin untuk diangkat sebagai naib presiden dalam pertandingan pemilihan parti 1980 2016 tak silap saya. 2016 2015. Waktu itu ada pemilihan parti, Datuk Seri Najib menyokong Hishamuddin. Dan Mukhriz juga bertanding. Jadi apabila Mukhriz dikalahkan hanya kerana sokongan daripada Datuk Najib, mengakibatkan kemarahan yang amat ketara oleh Dr. Mahathir. Itulah puncanya. Tetapi setelah menjadi naib presiden, jawatan naib presiden ketika itu dimenangi oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, Hishamuddin dan Syafi'i Abdal. Ini sejarah silam, saudara. Hari ini berapa berlaku di Sabah, Syafi'i Abdal dia merupakan mantan naib presiden UMNO satu ketika dahulu yang disokong oleh Datuk Seri Najib. Dalam keadaan begini, bila Hishamuddin seolah-olah tidak mengenang jasa Datuk Najib, inilah saya katakan orang yang tidak pernah berbudi dan berbahasa. Sebab itu orang marah sebenarnya. Banyak orang tak tahu Datuk Najib mengambil risiko yang tinggi sehingga dia bertempur dengan Dr. Mahathir hanya kerana beliau memilih Hishamuddin bukan Mukhriz. Tapi apa balasan dia dapat? Malah kadang-kadang dia dihina sebegitu rupa dan tidak ada pembelaan pun terhadap Datuk Seri Najib yang dilakukan oleh Hishamuddin. Ini yang kadang-kadang kalau orang yang tahu dia rasa kesal. Ini gambarannya, saudara. Banyak kita mengenang bahawa sejarah ini tak lama. Ada yang berlaku 10 tahun dulu, ada yang berlaku 20 tahun dulu. Saya mengimbau sejarah ini supaya para pengkaji sejarah dapat memperbetulkan suasana sejarah itu supaya tidak ada sesuatu yang tak betul pada sejarah, saudara. Jadi berbalik kepada tentang kedudukan antara Dr. Mahathir dengan sebagai Presiden UMNO, maka banyaklah usaha-usaha dilakukan untuk menyekat adanya pertandingan. Jadi sebab itu ada larangan ini, mula-mula undi 10 dan sebagainya. Begitu juga yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim mula-mula disingkirkan pada 1997-98. Saudara. Yang saya ingat lagi tarikhnya adalah pada 2 Ogos Februari, tak silap saya. Pada 2 bulan. Saya ingat lagi pada hari 2 bulan, hari Rabu. Sekitar jam 3:30 petang. Datuk Seri Anwar Ibrahim masa itu dia Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden dan Menteri Kewangan. Saya pun hairan kenapa dia menghubungi saya sekitar jam 3:30 petang. Saya pun tak tahu, saya tengah berbual-bual dengan kaki tangan syarikat saya, tiba-tiba sekretari saya beritahu. Dia kata, "Bos, Anwar nak cakap dengan you." Saya kata, "Anwar mana?" Dia kata, "Anwar Ibrahim." Kata, "Ya ke?" Saya pun angkat telefon. "Halo? Siapa ni?" "Anwar." "Anwar mana?" "Anwar Ibrahim." "Awak hang tak kenal kat aku kah?" Dia kata, Pak Syekh. Ya, anything. You buat apa?" Dia. Saya kata, "Tengah buat kerja lah. Saya bukan dapat apa-apa projek daripada you." Kerana saat itu saya sedang berusaha sebagai pemekal kepada beberapa keperluan untuk membina bangunan menara telekom, menara rebung.
syarikat saya mendapat anugerah untuk membekalkan bahan-bahan untuk membina, antaranya itu dia punya dinding tu datang daripada Jerman, iaitu cladding aluminium tu. Syarikat saya membekalkan sebab saya menjadi agen kepada syarikat Elken daripada Gothenburg di Jerman. Jadi kita dengan berurusan begitu, dia kata kalau anda tak ada apa-apa, mai ke rumah lah. Saya tanya, kat mana Pak Syekh? Dia kata dekat Sri Timah. Ini saudara, ini mengenang kembali masa silam 1997, 98 itulah. Kita ni kadang-kadang lupa juga tarikh sebenarnya exactly. Saya pun pagi tahu saya punya pembantu saya tak payahlah bawa kereta, saya bawa sendiri. Saya terus menuju ke Sri Timah, tak ada orang pun waktu itu saudara. Sunyi sepi kawasan persekitaran rumah tu. Yang ada waktu itu adalah saudara Azmin Ali. Dia ada kat luar. Saya masuk dalam tu dekat ruang tetamu tu, saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah duduk bersama dengan seorang imam daripada India. Saya ingat lagi. Imam tu kata, Datuk Seri, don't worry, dalam tilikannya, keyakinannya, one day Datuk Seri, you will be the next Prime Minister. Itu yang saya ingat, kedengaran saya begitulah. Tapi saya tak mau campur lah. Itu urusan dia dengan imam daripada India. Saya masih ingat lagi saudara. Dan saya pun duduk kat luar. Bila saya kat luar, saya berjumpa dengan Azmin. Dia kata, apa cerita men? Dia kata, dalam keadaan sekarang ni, apa ni? Dia orang buat fitnah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata, fitnah apa? Dia kata, ada buku keluar lah tentang kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. Buku 50 dalil. Oh, saya kata, saya dah tahu cerita ni lama dah. Tapi tak mau ambil peduli. Bila saya menceritakan, you tak nak percaya. Sekarang apa kita boleh buat? Dia kata. Itulah dia kata. So lepas saja imam tu balik, saya pun jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Azmin Ali. 3 orang saya saudara. Masa itu sister politik Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Saudara Izzah Makno dan Saudara Salamun Selamat. Dan saya tanya dengan dia, apa ada anything Pak Syekh? Ada apa-apa ke? Dia kata tadi, dia kata mesyuarat kabinet. Tak lama pun, lebih kurang 20 minit saja. Kemudian lepas mesyuarat kabinet, Dr. Mahathir panggil saya masuk bilik dia. So apa cerita Pak Syekh? Dia kata, Dr. Mahathir kata, you have to resign. Dia kata, ni kerja mengarut ni, dia kata. Mana pula boleh suruh you berhenti? Habis kalau tak nak berhenti, macam mana Pak Syekh? Dia kata, kalau I tak nak berhenti, dia kata, dia akan pecat saya. Saya kata, apa alternatif yang ada? Dia suruh berhenti. Kalau kamu tak berhenti, kamu akan dipecat. Hang fikir macam mana Kamal? Apa lagi Pak Syekh? Lawan lah. Saya kata, kalau itu keadaannya, suruh berhenti. Kalau kita nak berhenti, dia nak pecat. Lawan lah, saya kata. Dia kata, kalau nak lawan ni susah ni, dia Perdana Menteri. Dia kata, peduli apa dah, redah je lah Pak Syekh. Itulah saya ingat lagi peristiwanya pada tanggal 2, saya ingat tak silap saya, 2 Februari ya, Ogos September, 2 September saudara. Tanggal 2 September selepas sambutan 31 Ogos. Sebelum dalam lebih kurang seminggu sebelum tu memang saya dengar sekitar Kuala Lumpur dah heboh Dr. Mahathir akan memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri. Saya kata tak mungkin. Mana mungkin seorang Timbalan Perdana Menteri dipecat oleh Perdana Menteri dia sendiri. Dan semua orang tahu antara hubungan antara Datuk Seri Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim ni rapat. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan di mana-mana pun. Malahan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Dulu Perhimpunan Agung UMNO tu ujung-ujung September, Disember saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu melafazkan. Saya masih ingat lagi antara pantunnya tak silap saya, angkut-angkut terbang ke langit. Mati disambah burung merebah. Biar bertangkup bumi dan langit, berpisah aku tetap tidak. Itulah antara lebih kurang dia punya pantun yang dilafazkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Perhimpunan Agung UMNO, membayangkan bahawa kesetiaannya. Tapi bila sampai waktunya dia disingkirkan daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri dan daripada UMNO. Jadi saya ingat lagi, saya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Azmin Ali, 3 orang. Kemudian selepas itu barulah datang kawan-kawan yang lain, bertumpu ramai, sehingga kan saya pun tidak dapat nak mengeluarkan kereta saya kerana semua dah masuk. Jadi kereta saya depan, tak boleh nak keluar. Kebetulan malam tu saya nak berangkat ke Moskow kerana ada pertemuan para kosmonot ataupun astronot, angkasawan-angkasawan dunia berhimpun di kota raya Moskow sempena 100 tahun ulang tahun universiti di Moskow. Jadi saya nak berangkat, dia kata Pak Syekh terpaksalah nak balik ni. Nak buat apa? Saya kata nak pergi Moskow. Wui, jauhnya dia kata.
Tengoklah kalau ada peluang perniagaan, kata. Nak harap daripada you bukan ada. Itu saya melawak dengan beliau lah, dia pun senyum saja. Jadi itulah permulaannya saya melihat kesan apabila berlaku pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka UMNO berpecah belah. Wujud parti keadilan. Sekali lagi UMNO mengalami kehakisan. Hakisan keyakinan rakyat. Berpunca daripada pimpinan. Sebab itu saya merasakan apakah kita mahu mengizinkan lagi UMNO dalam keadaan berpecah belah. Apakah kita mau melihat lagi UMNO terus mengalami hakisan keyakinan. Saya bila tengok satu keadaan itu, saya mengingat masa silam, mengimbau. Sebab itu saya katakan ruangan saya ini, sambil-sambil kita minum petang, kita bercerita bagaimana Dr. Anwar Ibrahim disingkirkan. Dia tak ada apa-apa pun tuliskan berasaskan kepada buku 50 dalil yang ditulis oleh saudara Allahyarham, saudara Khalid Khalid Jeffrey, bekas teman saya waktu kita mewujudkan akhbar mingguan perdana waktu itu. Saya ingat lagi saudara, dia cerita dengan saya dia nak buat buku. Saya kata tak boleh buku ni, tak reliable. Dia kata no, I nak terbitkan juga. Dia pulang kat you lah, saya kata. Saya tak campur. Tapi saya ada menceritakan benda ni pada Azmin Ali, beritahu juga pada Pak Izam. Tapi bila cerita dia kata mengarut lah hang ni Kamal. Kita tak apalah. Kalau itu nak dianggapkan sebagai mengarut, terpulang. Saya macam sekarang, macam live saya ni, saudara tak setuju lah, nak buat macam mana. Kita selalunya, prinsip saya selalu katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya takkan marah. Itu keadaan saudara. Ini sejarah masa silam yang boleh dijadikan sebagai bahan-bahan kajian kita. Dan saya haraplah bagi pekaji-pekaji sejarah dapat menulis, memperbetulkan sejarah. Pertama sekali saya nak katakan Parti Semangat 46 bukan ditubuhkan oleh Tengku Razil Hamzah. Ia ditubuhkan oleh seorang lelaki bernama Abdul Rahman dan menyerahkan parti itu kepada yang almarhum Tengku Abdul Rahman. Dan Tengku Abdul Rahman minta Tengku Razali memimpin parti tersebut. Yang kedua, pada tanggal 2 September Datuk Seri Anwar Ibrahim diminta mula-mula tawaran pertama supaya beliau mengundur diri dari jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jadi bila dia enggan melakukan tindakan tersebut, maka dia dipecat pada jam 5 petang pada 2 September. Jadi teman-teman yang selalunya melihat hari ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjadi Perdana Menteri, perlu faham. Inilah perjalanan sejarah yang dialami. Kalau 1997-98 tu dah 22 tahun lah saudara. 22 tahun lamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim melewati perjalanan politiknya yang begitu panjang sekali. Dan kita mengharapkan agar segeralah tercerna segala permasalahan dapat diselesaikan, UMNO itu terus mara ke hadapan. Ini sempena dalam hari Jumaat nanti bermulanya Perhimpunan Agung UMNO Malaysia. Saudara, sambil-sambil minum teh, saudara minum kuih apa hari ni, saya pun tak dengar kawan-kawan cerita apa. Saudara Nur Jumaiyah daripada Kuala Terengganu, terima kasih. Jadi saudara, kita jumpa malam nanti jam 9.30 malam untuk saya mengupas banyak cerita di Sabah, apa yang berlaku di Sabah, dan ada perkabaran katanya besar kemungkinan pula Parti Perikatan Nasional yang dapat 74 kursi parlimen dan pilihan raya baru ni boleh diisyaratkan haram. Kenapa dia boleh diisyaratkan haram? Kita tunggulah malam nanti saudara. Sebab itu segmen politik. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjamu selera.